亲爱的天父， Allah Bapa, 你的众儿女要感谢你， anak-anakmu Tuhan mau datang bersyukur kepadamu. 因为你赐给我们的爱是何等长阔高深的爱， Karena kasih yang kau berikan kepada kami demikian panjang lebar dan tingginya. 是无价的恩典。 Satu anugerah yang tidak terbatas nilainya. 感谢你把这十架的爱赐给了我们， Tuhan terima kasih engkau berikan kasih di atas kayu salib kepada kami. 并且你对我们的爱永不改变。 Bahkan kasih-Mu kepada kami tidak pernah berubah. 父啊，我们只有向你献上感恩， Allah Bapa, kami hanya bisa panjatkan puji syukur kami kepadamu. 愿你悦纳我们所有的弟兄姐妹，你自己的儿女在你面前献上的敬拜， Kiranya engkau terima setiap anak-Mu puji sembah kami kepadamu. 也恳求真理的圣灵要赐福接下来这一段时间， Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran memberkati waktu selanjutnya. 让我们每一个人都如同玛利亚一样，在你的面前 Biarlah setiap kami boleh seperti Maria di hadapan Tuhan. 领受你今天要赐给我们的福分。 Kami menerima bagi yang hari ini Tuhan mau berikan kepada kami. 听我们感恩交托的祷告， Dengarlah 奉 doa 主 ucapan 耶 syukur 稣基督 kami. 的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位长辈、弟兄姐妹平安。 Para senior dan juga saudara sekalian, Shalom. 大家知道这个月是宣教月， Saudara tahu kita bulan ini adalah bulan misi. 那宣教是什么呢？ Apakah itu misi? 如果这个词简单来说的话，宣教那就是宣扬基督教，是不是？ Kalau dengan kalimat ini misi itu maka sederhana kita katakan misi adalah kita mengabarkan misi Yesus Kristus. 那宣扬基督教的什么呢？ Mengabarkan akan misi kekristenan itu apa? 当然是宣扬基督教，耶稣降世为人，拯救罪人的这样福音和大爱，对不对 Tentu？saja misi bahwa Yesus sudah lahir dalam dunia. Satu kasih yang besar kepada umat manusia. 那我们又要怎样去宣扬呢？ Lalu kita dengan cara bagaimana kita mengadakan satu misi. 当然就是要传福音，对不 Tentu 对？ saja kita harus mengabarkan Injil. 用各种方式来传福音。 Dengan berbagai cara kita mengabarkan Injil. 这就是为什么主耶稣在升天之前要赐给门徒还有历代的众教会大使命。 Dan itulah sebabnya ketika Yesus sudah bangkit maka dia memberikan satu amanat agung kepada murid-muridnya. 大使命非常不简单， Dan satu misi amanat agung yang sangat sederhana. 因为他们要我们怎么样？要使万民做主的门徒， Karena Tuhan mau agar kita menjadikan segala suku bangsa menjadi murid Tuhan. 还要把福音传遍地极。 Dia mau supaya Injil dikabarkan sampai ke ujung bumi. 这个简单不简 Dan 单？ ini sederhana tidak. 这个就像我们上一个主日所分享的主题一样的，这好像是不可能完成的使命。 Maka ini seperti tema kita pada minggu lalu. Ini seperti satu misi yang tidak mungkin. 要使万民做主的门徒，要把福音传遍地极。 Kita mau menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Murid Tuhan. Mau supaya Injil boleh dikabarkan sampai ke ujung bumi. 这个在2000年的耶稣的那个年代，大家想想看，能不能够实现？ Maka pada 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus, coba kita bayangkan apakah ini bisa terwujud. 但是门徒却要领受这样的使命。 Tetapi murid-murid mereka harus terima misi ini. 那今天呢？ Dan hari ini. 今天的这个时代这么发达， Dan hari ini zaman sudah begitu maju. 但是仍然有很多的地方，很多的这个族群是福音未及之民。 Tetapi masih ada begitu banyak tempat, banyak suku bangsa mereka yang masih belum menerima Injil. 比如说这个孟加拉国的这个穆斯林谢赫人， Di Bangladesh ada suku Bengali. 大家看， Kita lihat 他差不多有1.35亿人是 dan 福 mereka 音未 ada 及之民。 1 juta lebih yang masih belum percaya Tuhan. 还有这个印度的 Dan 印 juga, 度教的这个婆罗门人 dan juga Brahma dari India. 啊，这个你看3000多万， Kita lihat 30 juta. 对不对？还有印度还有一个很大的这个族群 Dan juga 是叫 satu 这个 komunitas 亚达夫人， suatu suku Yadas yang besar. 也是4000多万 Ada 40 juta, 41 juta. 啊。还有我们大家可能更熟悉的是在印尼的 Yang kita lebih tahu lagi di Indonesia. 啊，这个爪哇岛的这个 Di Java 啊 pesisir 佩 ini, 西希尔洛人 di pesisir lor, 有3700万， ada 37 juta lebih yang belum percaya. 这些都是福音未及之民。 Dan ini mereka yang masih belum menerima mendengarkan Injil. 那根据现在的统计，
Menurut catatan pada zaman ini, 那全球大概有17400多个这个族群。 maka di seluruh dunia ini kira-kira ada 17.300 lebih yang suku-suku. 那全世界的人口目前是已经超过了80亿。 Maka penduduk dunia sampai pada jam ini sudah mencapai 8 miliar lebih. 那福音未及之民这样的部落和人口的比例呢，大概是42%、43%。 Maka persentase mereka yang masih belum percaya pada Injil atau mendengar Injil itu kira-kira 43%. 弟兄姐妹，这是今天的这个情况。 Saudara, inilah kondisi keadaan pada zaman ini. 那作为你，作为我们能够做什么呢？ Maka sebagai saudara saya, apa yang bisa kita lakukan? 其实上很简单，就是我们要尽量尽力的想尽办法，要去抓住机会去传福音，对不对？ Sebetulnya sangat sederhana, kita berupaya, kita semaksimal, kita cari kesempatan untuk mengabarkan Injil. 要去做， Kita harus melakukan, 要预备我们的心， kita harus mempersiapkan hati kita. 尽量去把福音 Kita 传给没有信主的 berupaya, 人。 kita semaksimal mengabarkan Injil. 所以我想，这就是为什么我们教会预备了今天的这个主题 Oleh，sebab 爱 itulah 是一个动词。 Mengapa pada hari ini gereja menetapkan tema ini bahwa kasih adalah satu kata kerja. 大家都知道，爱也是名词啊，为什么他偏偏讲爱是动词呢？ Saudara, kita juga tahu bahwa cinta kasih itu juga adalah satu kata sifat. Mengapa dalam hal ini juga adalah satu kata kerja? 显然是为了强调这个爱需要用行动、实际的行动来表达，对不对？ Adalah untuk menekankan bahwa kasih itu kita perlu satu tindakan untuk menyatakan kasih itu. 那我给大家预备的经文呢，是从路加福音的这一段经文 Dan firman Tuhan yang saya siapkan adalah Injil Lukas dan pasal 10 ayat ke-25. 啊，路加福音10章25到37节 Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke 37. 啊。为了节约时间呢，我就单单用华语读， Hanya dibacakan dalam bahasa Mandarin. 印尼文请大家自己看呀。路加福音10章25节啊，有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这个地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2钱银子来，交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”弟兄姐妹，这是我们很熟悉的这个经文和故事， Saudara, ini adalah satu prekop cerita yang kita sudah kenal sekali. 也是好撒玛利亚人的故事。 Itu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. 因为时间有限，我没有办法今天跟大家去详细去分析和解释这段经文。 Karena waktu terbatas, saya tidak akan dengan mendetil men-sharingkan bagian-bagian ini. 但是我们要一起来思考一些重点。 Tetapi kita akan bersama-sama memikirkan beberapa poin yang penting. 第一个重点就是怎样做才能得永生。 Poin yang pertama adalah apa yang dapat saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. 大家想想看，这个问题重不重要？ Kita coba bayangkan, pikirkan apakah pertanyaan ini penting atau tidak. 这个是我们信仰当中最重要的问题。 Ini adalah satu pertanyaan paling penting dalam iman kepercayaan kita. 那怎么样做才能得永生呢？ Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan? 我们从这里面很清楚的知道，要
完全的、全身心的爱人，而且要爱人、爱邻舍如同自己，对不对？ Maka dari perikop ini kita bisa tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita. 那这里面的关键就是爱邻舍如同自己。 Dan kuncinya di sini adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. 那你当然要知道谁是我的邻舍，对不对？ Maka tentu saja kita harus tahu siapakah itu sesama kita. 啊，那正常情况下，所以他这个就接着问，谁是我的邻舍呢？ Maka pertanyaan selanjutnya dengan normal dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? 啊，这个是第二个重点。 Ini adalah poin yang 这个 kedua. 邻舍显然不是说单单是指我的隔壁邻居。 Dan sesamaku manusia itu bukan hanya menunjukkan tetangga saya. 如果这样的话，我们只爱隔壁邻居，其他人都不管了。 Kalau demikian kita hanya mengasihi tetangga kita, yang lain kita tidak peduli. 那我们所有的亲人都应该住在一起，不能够分开。 Maka semua saudara kita harus tinggal bersama-sama, tidak boleh berpisah. 那到底谁是邻舍呢？ Lalu siapakah sesamaku manusia? 耶稣没有直接回答 Maka 律法师 Yesus，tidak langsung memberikan jawaban kepada 他就 pertanyaan 借 itu. 着讲这个好撒玛利亚人的故事来告诉他，对不对？ Maka dia melalui satu cerita orang Samaria yang baik hati itu 让 memberitahukan 他 kepada 让他自 mereka. 己回答， Dan dia sendiri menjawab. 所以他最后知道哦，是怜悯他的那个。 Maka akhirnya dia menyadari bahwa orang yang menaruh belas kasihan itulah sesama 也就是 manusia. 说，那个人就是我的邻舍。 Artinya bahwa dia itu adalah sesamaku. 所以呢，我给大家这样总结： Maka saya memberikan kesimpulan kepada saudara. 所谓邻舍，就是任何在我们生命当中与我们相遇，而且他有需要，而我们刚好又能够有所帮助， Maka 这个人就是我们的邻舍。 sesama 不管他是谁，不管他是什么样的人。 Sesama kita manusia itu yaitu adalah siapapun yang bertemu dengan kita dalam hidup kita dan yang membutuhkan yang dapat kita bantu adalah sesama kita, tidak peduli siapa atau seperti apa dia. 那明白了邻舍之后，我们要明白怎样去爱他。对不 Maka 对 setelah kita mengerti siapa sama kita, kita harus mengerti kita harus bagaimana untuk mengasihi dia. 耶稣讲这个好撒玛利亚人的榜样，也就是告诉我们应该怎样去爱邻舍。 Dan Yesus menceritakan satu contoh teladan yang baik daripada orang Samaria yang baik hati itu adalah supaya kita juga boleh belajar. 他举这个这个祭司和利未人呢，也是刚好跟他对比。 Dan dia juga menunjukkan satu orang Lewi dan juga ahli Taurat juga satu perbandingan. 让我们看到跟这个爱有关的重要的问题。 Dan agar kita melihat yang berkaitan dengan kasih ini. 那么我们从祭司和利未人可以看到，他们的爱是有限制的，是有障碍的。 Maka kita bisa melihat melalui para imam dan orang Lewi itu bahwa kasih mereka itu ada batas, ada satu hambatan. 所以我们今天就应该要去避免这种限制和障碍。 Maka hari ini kita harus menghindari akan keterbatasan dan hambatan ini. 它的第一个就是种族主义， Yang pertama adalah dia ada satu rasisme. 我是犹太人呐、 Saya orang Yahudi 而且我是祭司，是利未人呐、 dan saya imam, saya orang Lewi 你是这个撒玛利亚人呐、 dan kamu adalah orang Samaria. 这个不是我爱的对象。 Dan ini bukan objek kasih saya. 在犹太人的心里面，那个邻舍是不会指这个撒玛利亚人的，是指单单他们的犹太同胞 Di。dalam hati orang Yahudi itu bahwa sesama kita manusia itu bukan orang Samaria, tetapi adalah sesama kita orang Yahudi. 而且这个撒玛利亚人是他们所看不起的， Dan juga orang Samaria itu adalah orang-orang yang mereka remehkan. 就像仇敌一样， Sama seperti musuh 不跟他 demikian. 们往来。 Maka mereka tidak mau bergaul. 撒玛利亚人来到圣殿来献祭的时候，让他们在外邦人院看他们如外邦人。 Dan orang Samaria ketika datang ke bait Allah, mereka mempersembahkan satu persembahan. Maka mereka diposisikan di luar seperti orang-orang gentle 这 demikian. 就是他们的爱。 Dan itulah kasih mereka. 第二种就是律法主义， Yang kedua adalah legalisme. 祭司、利未人都是在圣殿当中的圣职人员， Dan imam dan orang Lewi itu mereka adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. 专职服侍神的。 Dan mereka khusus melayani Tuhan. 他们晓得律法， Dan mereka mengerti akan hukum Taurat. 就像这个试探耶稣的律法师一样， Maka seperti orang ahli Taurat itu dia mencoba Yesus. 他们明白律法，也恪守律法， Dan mereka mengerti hukum Taurat. Mereka juga menjalankan hukum Taurat. 但是他们也常常活在律法的条条框框里面， Dan tapi mereka juga berusaha mencoba hidup di bawah hukum Taurat itu. 活在这个宗教礼仪里面， Maka hidup dalam tata krama agama. 以至于忽略了所有律法的核心，就是要爱神爱人。 Sehingga mereka mengabaikan inti daripada hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 很有可能这个祭司利未人不想去碰那个已经
被打得半死，不知道是生是死的这个人， Ada kemungkinan bahwa orang Lewi atau ahli Taurat itu mereka tidak mau menyentuh orang Samaria yang sudah orang yang sudah terpukul setengah mati itu yang dirampok itu. 就是不想自己沾染污秽，因为触碰可能是尸体，他就会不洁净 Artinya 了。 mereka itu tidak mau memegang mayat, mereka takut tercemar dan menjadi najis. 因为这样的律法、这样的要求，他就变得对这个人无动于衷。 Dan karena tuntutan hukum Taurat demikian, maka membuat mereka melakukan perbuatan demikian. 而这个好撒玛利亚人呢，刚好相反， Dan orang Samaria yang baik itu kebetulan sebaliknya. 他是我们学习的榜样， Dan dia merupakan satu contoh teladan kita. 我们要效法的就是他的爱。 Yang kita mau teladani adalah cinta kasihnya. 大家刚才看到经文就知道，他的爱是经文里面描写的是一系列的行动。 Dan dari perikop yang kita baca itu kita melihat bahwa cinta kasihnya itu adalah di dalam satu tindakan yang berkelanjutan. 是付出代价的实际行动的爱。 Adalah suatu tindakan konkret yang harus membayar harga. 但是大家要知道，好撒玛利亚人要这样做也很不简单呐、 Tetapi saudara kita harus mengerti bahwa orang Samaria yang baik hati itu ketika dia mau melakukan demikian bukan satu hal yang gampang. 他这个背后可以看出3点。 Maka di balik itu kita bisa melihat 3 poin. 对这个撒玛利亚人来讲，他是摆脱了种族的差异。 Dan bagi orang Samaria itu dia sudah menyingkirkan perbedaan rasis. 本来撒玛利亚人跟犹太人是不相往来的，是仇敌。 Tadinya itu orang Samaria dengan orang Yahudi itu mereka tidak berhubungan, mereka adalah musuh. 而这个从这个耶路撒冷下到耶利哥来，他这个很有可能就是来敬拜、来圣殿敬拜的这个犹太人。 Dan dia dari Yerusalem, dia baik ke Yeriko, ada kemungkinan dia dengan maksud untuk datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. 犹太人宗教领袖不爱犹太人，撒玛利亚人爱他。 Dan orang Yahudi pemimpin agama mereka tidak sayang cinta kepada orang Yahudi, tetapi sebaliknya orang Samaria yang sayang dan cinta kepada 大家知道 mereka. 吗？这个就是他摆脱了这种种族差异， Saudara, dia sudah menyingkirkan perbedaan rasis ini. 而且他抛开自己的需要。 Dan dia juga mengesampingkan akan kebutuhan diri sendiri. 从经文我们可以看到，他很有可能是把自己能够拿出来的钱都用上了。 Dan dari perikop yang kita baca itu ada kemungkinan memang uang yang mampu dia keluarkan itu semua dia serahkan untuk menolong orang ini. 所以说，如果还有额外的费用，到时候我还会还给你。 Maka dikatakan kalau memang ada biaya yang dibutuhkan selanjutnya nanti kembali saya akan berikan kepadamu lagi. 而这个他为这个落难者付的这个两钱，就是两个银子哈， 2个银币。这个钱呢，能够在当时能够够他在旅店里面住2个礼拜。 Dan saudara itu uang dinar yang dia bayar itu pada zaman itu bisa mencukupkan orang yang dirampok itu untuk menginap selama 2 minggu. 也就是说，他预备了足够的时间让他来康复。 Sehingga dia sudah mencukupkan waktu yang cukup supaya dia pergi ada waktu kembali lagi. 但是这样做，他有可能自己会缺钱了，对不对？ Dan kalau dia lakukan demikian ada kemungkinan dia sendiri juga akan kekurangan uang kan? 但是他却愿意为爱来承担风险， Tetapi dia rela untuk melakukan demikian. 因为爱是要付代价的， Karena kasih itu harus membayar harga. 很有可能他的代价是很大的。 Dan ada kemungkinan harga yang dia bayar itu begitu 毕竟 besar. 这是2个有冲突、有冲突的民族。 Dan kemungkinan dan itu mereka adalah 2 suku yang ada satu pertentangan bentrok. 他出于怜悯的心爱他， Tetapi dia timbul satu hati yang belas kasihan, dia mengasihi dia. 但是那个人你不知道他是怎样的人呐、 Tetapi orang itu dia tidak tahu siapa orang itu. 他不见得能够摆脱这个种族的这个差异啊， Dan 冲突 dia 啊。 belum tentu juga mungkin bisa lepas daripada perbedaan rasis ini. 等一下，万一恩将仇报，怎么办呢？ Dan nanti kembalinya lagi orang itu sudah pulih, terjadi lagi bentrokan bagaimana ini? 反正他所用的所有的钱，他都会还。 Dan toh uang yang sudah dia pakai dia sudah bisa bayar. 等一下，他用了很多钱，甚至跟那个店主借钱，然后逃跑了，对不对？ Dan nanti mungkin orang yang sudah dirampok itu dia sudah sembuh, dia bisa pinjam uang kepada pemilik penginapan, kemudian dia bisa melarikan diri. Kemungkinan itu ada. 而且这个好撒玛利亚人这样对待这个落难者，他被他家人知道，他家人很有可能会责骂他呀。 Dan orang Samaria yang baik itu bagaimana memperlakukan orang yang dirampok habis-habisan itu. Kemungkinan diketahui keluarganya, nanti keluarga akan marahi dia. 所以弟兄姐妹，这样的爱是很令人感动的， Maka saudara, kasih yang demikian adalah kasih yang begitu menyentuh hati. 是很宝贵的。 Adalah begitu berharga.
那么这个给我们在爱人、在传福音宣教上有什么样的启发呢？ Maka memberikan inspirasi dan aplikasi apa kita di dalam mengasihi sama kita dan di dalam mengabarkan Injil. 我想有2个启发。 Saya rasa memberikan kita 2 inspirasi. 第一个，我们传福音就是要传耶稣赦罪救人的福音。 Pertama adalah kita mengabarkan Injil adalah kita mengabarkan Injil bahwa Yesus mengampuni dosa dan Yesus menyelamatkan. 而我们人类的问题就是什么呢？ Bahwa persoalan pada umat manusia adalah 都指望、都相信、都觉得靠自己的行为，包括这些人靠自己遵从律法，能够得永生。 maka kita berpikir, kita berharap, kita menganggap bahwa kita mengandalkan kemampuan diri kita bisa menyelamatkan diri kita, termasuk kita bisa mentaati hukum Taurat. 这就是为什么这个律法师要问我怎么做、怎样做才能得永生？ Itulah sebabnya mengapa ahli Taurat itu dia mau bertanya, apa yang harus saya lakukan agar saya boleh memperoleh hidup yang kekal? 如果大家看他的平行经文，在其他福音书还有记载，青年财主还有那个富足的官，都是这样问：我怎样做我才能得永生？ Saudara, kalau kita perhatikan paralelnya itu, kita juga membaca dalam bagian lain itu, bagaimana orang kaya masih muda itu dia juga mengajukan pertanyaan sama, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memperoleh hidup yang kekal? 这就是他们所问的问题所反映的问题。 Dan itulah satu pertanyaan refleks yang muncul dari mereka. 以为靠着自己的行为能够得永生。 Dan mereka mengandalkan perbuatan baik mereka bisa memperoleh hidup yang kekal. 好啊，那既然你这样问，耶稣这样回答，那你 Dan 这样做 engkau 咯。 sudah bertanya begitu, maka Yesus demikian menjawabnya. 不是说行为不好， Dan bukan ada perbuatan baik itu bukan sesuatu yang tidak baik. 不是说好行为不重要。 Dan bukan melakukan perbuatan baik itu tidak penting. 问题是有哪一个人一生所有的时间，在所有的地方，你都能够完全的爱神爱人呢？ Masalahnya itu siapakah yang bisa selamanya dan dimanapun juga bisa sepenuh hati mengasihi Tuhan dan sesama. 大家明白吗？ Kita mengerti? 所以为什么需要福音，需要耶稣的恩典？ Maka itulah sebabnya kita perlu Injil, kita perlu anugerah Tuhan. 而不是靠人的行为。 Dan bukan bersandar kepada perbuatan baik kita. 所以圣经当中很清楚告诉我们出路， Maka Alkitab memberikan kita satu jalan keluar. 就是其实上应该要坦诚谦卑的，像这个小孩子一样来单纯信靠十字架的救赎的恩典。 Maka kita harus jujur, kita harus rendah hati sebagai anak kecil. Kita percaya yang sederhana pada anugerah salib Kristus dan Injil yang menyelamatkan. 这个重点就是撒玛利亚人第10章前面的经文所要突出的一个重点。 Dan poin ini adalah satu poin yang mau diungkapkan dalam cerita orang Samaria yang baik hati itu. 本来这个律法师应该承认我做不到完全爱神爱 Dan 人， tadinya itu ahli Taurat harusnya dia mengakui bahwa dia tidak mampu untuk 那 melakukannya. 他就有救了。 Maka dia akan diselamatkan. 可是他要问谁是我的邻舍呢？好像我知道谁是我的邻舍，我就能够做到爱邻舍如同自己了。 Tetapi sebaliknya dia bertanya, siapakah sesamaku? Seperti dia mau mengatakan, kalau saya tahu sesamaku, maka saya mampu, saya bisa melakukannya. 弟兄姐妹，我们没有一个人能够做到神的要求。 Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan mencapai tuntutan permintaan Tuhan. 我们只能够像小孩子一样单纯的接受信靠。 Kita hanya bisa seperti anak kecil, kita dengan tulus, dengan lugu, kita terima, kita percaya, kita bersandar. 无论是律法师靠律法行为， Baik ahli Taurat dia bersandar kepada perbuatan melakukan hukum Taurat. 还是财主想靠财富， Atau orang kaya itu dia bersandar kepada harta kekayaannya. 还是官员想要靠自己的权势地位， Ya, 都 seorang 没有办法 pejabat 得到永生。 Dia mau bersandar kepada kekuatan kuasanya. Semuanya tidak bisa mendatangkan keselamatan bagi 得永 mereka. 生其实很简单， Memperoleh keselamatan sebetulnya sangat sederhana. 单单像小孩子一样来信靠耶稣基督 Kita 的 hanya 恩典。 kita seperti seorang anak kecil. Kita percaya dengan tulus kepada 这就 Tuhan. 是为什么他要这样，耶稣在前面要这样祷告。 Itulah sebabnya mengapa Yesus depan dia mau demikian berdoa. 他说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出。” Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. 然后，所以就是为什么保罗也说，世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理来拯救那些信的人，这就是神的智慧。 Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya.
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 所以我们要传的就是耶稣基督他赦罪的恩典， Maka yang mau kita kabarkan adalah Yesus Kristus dan anugerah pengampunannya. 这是福音的核心信息。 Dan itulah inti daripada Injil. 这个是最大的爱， Itu adalah kasih yang terbesar. 最重要的爱就是出于神的爱。 Bahwa kasih yang paling penting, yang kasih yang datangnya dari Allah. 但是第二个呢，我们也要知道，我们需要用爱的行动来活出福音。 Yang kedua adalah kita perlu menjalani Injil itu dengan satu tindakan kasih. 福音之所以是福音，就是因为它是蒙福的好消息。 Dan Injil itu sebagai Injil karena itu adalah sebagai satu berita baik yang mendatangkan berkat. 而福音它就是神对罪人的爱的行动的极致的体现。 Dan Injil adalah suatu ekspresi tertinggi dari kasih Allah kepada orang-orang berdosa. 所以保罗说：“唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死，神的爱就在此向我们显明。” Maka Paulus mengatakan, oleh karena waktu kita masih menjadi orang berdosa, maka Kristus sudah mati dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. 不单是在我们还做罪人的时候，在我们还没有出生的时候，耶稣基督已经为我们这些罪人舍命了。 Dan bukan hanya waktu kita masih menjadi manusia berdosa, bahkan sebelum kita lahir, bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. 我们只需要凭着信心和感恩接受，并且一直信靠。 Maka kita perlu hanya bersandar kepada iman dengan hati ucapan syukur. Kita terima, kita percaya, kita bersandar. 而主耶稣使我们得到这样的恩典，是他付出了极大的、最大的爱的行动，就是自己舍命。 Dan Tuhan Yesus agar kita bisa memperoleh anugerah yang lebih besar, maka Dia sudah melakukan satu tindakan yang begitu penuh kasih, satu pengorbanan yang besar. 所以我们都知道，主的爱是替死的爱，是行动的爱。 Kita tahu bahwa kasih Kristus adalah kasih yang konkret, kasih di dalam satu tindakan. 而我们可以说，也可以知道，主耶稣其实上他就是真正的、彻底的、完全的好撒玛利亚人。 Dan kita mengetahui bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia adalah orang Samaria yang baik hati, yang lengkap dan yang sempurna. 大家可以对应刚才好撒玛利亚人的那个爱背后所反映的那个3个点，在耶稣的身上，我们来想想。 Kita bisa melihat ada 3 poin orang Samaria yang baik hati sudah direfleksikan kepada apa yang Yesus Kristus lakukan. 我们跟上帝是什么关系？ Apa relasi kita dengan Tuhan? 我们是罪人， Kita manusia berdosa. 是上帝的仇敌。 Kita adalah musuh-musuh Tuhan. 上帝却完全摆脱这种差异和冲突来爱我们。 Dan Tuhan sudah melepaskan perbedaan, menyingkirkan semua itu, ada datang untuk mengasihi kita. 而且耶稣在世上的时候，就去单单去爱罪人，跟罪人一起吃饭。 Dan Yesus Kristus mati dari kayu salib itu menebus manusia berdosa. Bahkan semasa hidupnya, Dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. 去跟撒玛利亚人这个，因为耶稣是犹太人啊，他跟撒玛利亚人传福音，跟他接触。 Dan Yesus adalah orang Yahudi dan Dia bergaul dengan orang Samaria untuk mengabarkan Injil. 去跟别人都避之远之的这个麻风病人跟他接触，医治他，对不对？ Dan juga untuk orang yang sakit kusta, yang orang menjauhi. Tapi Yesus mendekati mereka untuk mengabarkan Injil kepada mereka. 然后耶稣的爱更是摆脱他，更是抛开他自己身心灵的需要。 Dan bahkan kasih Yesus juga, Dia mengesampingkan akan kebutuhan pribadinya. 他服侍到一个程度，有时候都不顾自己的饥饿，不顾自己的疲乏。 Dia melayani sampai masa tertentu, waktu tertentu. Kadangkala Dia tidak lagi memikirkan akan kecapekan, keletihan dan juga kelaparannya. 他也不顾这个定十字架的痛苦， Dan Dia juga tidak pedulikan bahwa Dia harus disalibkan yang begitu menderita. 他不顾众人对他的羞辱， Dan juga Dia tidak mempedulikan bagaimana orang banyak itu mencemooh dan menghina Dia. 甚至抛开父神对他的这个离弃。 Bahkan Dia juga mengesampingkan bahwa nanti kelak Allah Bapa akan meninggalkan Dia. 而耶稣神他这样爱我们，承担了极大的风险。 Dan Yesus Kristus Dia demikian mengasihi kita, Dia sudah menanggung beban yang begitu berat. 因为他要面对自己所呼召的门徒的背叛， Karena Dia juga harus menghadapi bagaimana murid-murid itu mengkhianati Dia. 那些高举他的人的最后的这个背叛和离弃。 Dan orang-orang yang tadinya mengelus-eluskan Dia itu, dan akhirnya mereka meninggalkan Dia. 以及最大的风险、最大的痛苦就是父神的离弃。 Dan satu penderitaan Dia yang paling besar itu adalah ketika Allah Bapa harus meninggalkan Allah Anak. 难怪使徒保罗说：“
基督的爱是何等长阔高深。 Sehingga tidak mengherankan Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus demikian panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. 意思是我们不能够完全明白和体会。 Artinya bahwa kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, kita tidak bisa menyelami sepenuhnya. 所以使徒约翰直接说，神就是爱。 Dan Rasul Yohanes langsung mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. 所以对神而言，爱就是救人的原因。 Maka bagi Allah bahwa kasih adalah satu alasan untuk menyelamatkan manusia. 而对于我们人而言呢，爱是得救的结果。 Dan bagi kita manusia bahwa kasih adalah hasil kita dari keselamatan. 神就是因为他爱，所以他才造人救人。 Maka Tuhan karena dia kasihnya, maka dia menciptakan manusia, dia menyelamatkan manusia. 而对我们人来说呢， Dan bagi kita manusia, 是因为我们得到了神的爱，我们得救了，才能够去爱。 maka kita sudah memperoleh kasih Tuhan, kita diselamatkan, maka kita baru mampu untuk pergi mengasihi. 才能活出神所悦纳的对神对人的爱。 Maka kita baru bisa menghidupkan yang apa yang diterima berkenan pada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita. 所以人不能够指望，如果不信耶稣，没有得到永生，就靠着爱、靠自己的行为能够得救，这是不可能的。 Maka manusia tidak bisa mengharapkan bahwa kalau dia tidak mempunyai kasih, dia tidak diselamatkan, bersandar kepada kemampuannya diri untuk pergi mengasihi, itu tidak mungkin. 相反，我们要先蒙恩得救，然后才能够靠着圣灵活出神所合神心意的爱。 Sebaliknya bahwa kita harus diselamatkan terlebih dahulu, maka kita bersandar kepada anugerah Tuhan, kita bisa menghidupkan inti daripada kasih itu. 弟兄姐妹，这个是我们基督教的信仰跟其他任何宗教信仰一个很本质的一个区 Saudara, 别。 itu adalah suatu perbedaan yang kualitatif antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. 很多人都会说，基督教跟其他宗教一样，都是讲爱，对 Ada 吗？ banyak orang mengatakan bahwa agama Kristen dengan agama yang lain itu sama, kan sama-sama bicara tentang kasih. 我不知道弟兄姐妹，当每一次别人这样讲的时候，你是怎么样回应他的？ Saya tidak tahu saudara, waktu orang mengatakan demikian, bagaimana engkau memberikan jawaban? 我们要告诉别人， Kita mau berkata pada mereka, 爱是很重要， kasih itu penting. 但是我们人没有办法活到合神心意的爱一生。 Tetapi kita manusia, kita tidak mampu, kita tidak bisa menghidupkan inti dari kasih dari Allah. 我们必然会犯罪， Kita tetap bisa berdosa, 所以我们需要救恩， maka kita perlu keselamatan. 然后得到救恩之后，再靠着神就活出合他心意的 Kemudian 爱。 kita setelah memperoleh keselamatan, kita bersama anugerah Tuhan, kita menghidupkan kasih Allah itu. 这就是为什么这个圣灵结的第一种果子就是仁爱，就是爱，对不对？ Maka itu sebabnya buah daripada Roh Kudus yang pertama adalah kasih. 啊，这个就是一个蒙恩得救的信徒他的生命的结果。 Dan itu adalah satu buah daripada seorang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. 那我们在自己的个人生活当中要怎样来活出这样的爱呢？ Lalu bagaimana dalam kehidupan pribadi kita, kita mau menghidupkan akan kasih ini? 啊，没有办法跟大家仔细的分享， Saya tidak bisa men-sharingkan dengan saudara begitu lama. 但是我给大家一个参考的原则 Tapi saya berikan beberapa poin untuk sebagai referensi saudara. 啊，这个原则是源自于德雷莎修女的一句名言 Itu dari satu kalimat dari Bunda Teresa. 啊，她说：“爱就是在别人的需要上看到自己的责任。” Dikatakan kasih adalah melihat tanggung jawab seseorang dalam kebutuhan orang lain. 那我把这句话改一下 Saya coba rubah sedikit, 啊，就成为我们要用行动来活出爱的一个原则。 yaitu satu prinsip kita dengan satu tindakan kita mau menghidupkan kasih itu. 就是要在别人的需要上去尽自己的责任。 Yaitu di dalam kita melihat kebutuhan orang lain, kita berupaya semaksimal kita untuk menolong dia. 那这个提醒我们2点， Dan itu mengingatkan kita 2 poin. 我们需要去看到别人的需要， Maka kita perlu melihat akan kebutuhan orang lain. 然后去尽自己的责任 Lalu kita berupaya melakukan kewajiban kita. 啊。那我们需要用自己各种能够的方式 Kita 和行 perlu 动来表达爱 dengan berbagai cara-cara kita untuk kita tunjukkan kasih kita. 啊。也许你是问候啊， Atau mungkin kita menyapa, 去陪伴呐 atau kita mendampingi, 啊，甚至去探望啊 bahkan kita membesuk, 啊，甚至你用你的钱，用你的各个方面你能够帮助的实际的行动啊 bahkan mungkin dengan uangmu, dengan berbagai cara tindakan yang konkret, 啊，包括祷告啊， termasuk berdoa. 这个都是我们真正去实际效法好撒玛利亚人爱的一些行 Ini 动。 adalah satu hal-hal yang konkret yang kita bisa teladani dari perbuatan orang Samaria yang baik hati itu. 比如说，我们常常在群里面或者在弟兄姐妹这个交谈的过程当中，我们知道对方有需要，我们就祷告，对不对？ Misalkan kita ngobrol dengan saudara kita,
bahwa kita tahu mereka punya kebutuhan apa, kita doakan. 这就是一个爱的行动。 Itu ada satu tindakan kasih. 所以我们在群里面发一个祷告手很容易， Maka kita mau berdoa begitu mudah. 但是要记得，如果更好的话，马上就要记得祷告， Maka kita harus ingat, kalau kita sudah tahu, kita langsung 让 doakan. 我们的爱化成一种实际的行动。 Maka demikian kasih kita menjadi satu tindakan yang konkret. 那如果有需要，就更多一些实际的关心和帮助。 Dan kalau mereka ada kebutuhan, kita bisa lebih membantu, lebih konkret lagi. 那我们要做到完全舍己的爱人是很不容易的。 Saudara, kalau kita mau melakukan satu tindakan kasih yang rela berkorban itu tidak 或者 gampang. 说，我们必须要承认，是我们靠自己是做不到的。 Dan harus kita akui, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mampu 那 melakukannya. 怎么办呢？ Lalu harus bagaimana? 保罗给我们答案， Paulus memberikan kita jawaban 在加拉太书， dalam Galatia. 当时保罗也是提到要爱人如己。 Dan pada waktu itu Paulus juga mengingatkan kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. 但是当我们爱人如己的时候，我们心里面有情欲、有私欲，跟我们征战啊。 Dan waktu kita mengasihi sesama sendiri-sendiri, 因为我们 dalam 人会有 diri，kita kan ada satu keinginan daging kita, ada satu pergumulan. 也就是我们在爱人的时候会有一些顾虑和私欲在挣扎。 Dan waktu kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, kan kita ada satu keinginan pribadi dan pergumulan-pergumulan pribadi. 以至于我们做不到完全的去舍己的爱人。 Sehingga kita tidak bisa melakukan sepenuhnya kasih yang kita menyangka diri. 那这里的关键和出路就是要顺从圣灵， Dan kunci dan jalan keluar di sini adalah kita perlu taat kepada Roh Kudus. 依靠圣灵。 Kita bersandar kepada Roh Kudus. 所以好撒玛利亚人动了慈心，耶稣很多次很让我们感动的就是动了慈心。 Maka orang Samaria itu tergeraklah, tersentuh hati. Maka seringkali Yesus juga menyentuh, menggerakkan hati kita. 这就是圣灵的感动，然后我们就要去顺从。 Itulah gerakan Roh Kudus. Biarlah kita boleh mentaati. 那我们大家都知道，我们在信主的这个过程当中，我们有时候会顺从，有时候没有顺从。 Dan kita tahu dalam proses kita percaya Tuhan, kadangkala kita taat, kadangkala kita tidak nurut. 也就是说，我们每个人身上一定会有正面的爱人的顺从圣灵的这个去爱的例子，也有负面的例子。 Dan kita juga punya contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kita secara positif kita mengasihi sama kita, atau dalam hal negatif kita kurang mengasihi. 那对我来讲也是这样。 Dan bagi saya demikian. 我还没有来印尼读神学之前，以前在国内的学校里面教书。 Dan saya sebelum datang ke Indonesia untuk sekolah itu saya sudah mengajar di Tiongkok. 在我大概住了半年的那个房子的隔壁邻居是一个残疾人。 Dan di tempat tinggal saya itu, tetangga saya itu, saya sudah tinggal sana setengah tahun, tetangga saya itu orang yang cacat. 每天看到他坐在门口， Setiap hari saya lihat itu duduk di depan pintu rumah. 当然我们就是有时候去问候他，有时候就跟他说话， Kadang-kadang kami tanya, kami sapa. 然后有时候有空的时候，如果买水果啊，去给他分享一些。 Dan kadang-kadang kalau ada waktu kami beli buah-buahan itu juga kami bagikan. 但是我就是因为在高中里面教书非常忙碌，我就一直忽略去跟他传福音。 Dan karena di kelas SMP itu SMA itu saya mengajar, begitu sibuk saya mengabaikan dia. 一直到我快要离开那个城市的时候，那个持续不断的感动，在我离开之前，我才去跟他传福音。 Dan sampai waktu saya meninggalkan kota itu pindah, maka hati saya terus tergerak dan saya baru pergi lagi lebih perhatian pada dia. 我相信大家每一个人都会有这样的挣扎， Saya percaya saudara kita semua bisa punya pergumulan 就是 demikian. 很多时候圣灵感动我们要去传福音，要去爱别人，但是我们却挣扎，却忽略了。 Dan seringkali Roh Kudus sudah menggerakkan kita untuk mengasihi seseorang, untuk mengabarkan Injil. Kita sudah tersentuh tapi kita mengabaikan. 所以我们在福音的使命和爱上是很多欠债的。 Maka kita dalam misi, dalam kasih itu, dan Injil kita sering sangat banyak berutang. 需要主帮助我们。 Kita perlu Tuhan tolong kita. 然后我也跟大家分享一个正面的例子， Dan saya juga sharingkan satu hal yang positif, 那就是在疫情期间， yaitu masa pandemi. 我那个时候还在 Greenfield 服侍的时候， Waktu itu saya masih melayani di Greenfield. 有一天傍晚我就出门到 Greenfield 小区旁边的那个 Indomaret 去买东西， Dan satu kali sore saya pergi ke dekat gereja Indomaret, saya belanja. 然后我快走到超市的时候，看到街旁边有一对父子像乞丐一样在那里。 Dan kemudian saya perhatikan itu ada seorang bapak, anaknya itu seperti pengemis begitu. 那个男孩呢，很胖很高大， Dan putranya itu posturnya itu begitu besar, gebuk tinggi, 身上好像有点是浮肿的， dan badannya seperti ada sakit begitu. 然后他喘着气躺在地上，
Maka Jangan. dia bernapas dengan terengah-engah begitu. 看他挺可怜的。 Melihat itu saya kasihan. 然后连我看他喝的水都只有一点点， Kemudian saya lihat air yang dia minum hanya sedikit. 然后我就当时就想给钱他。 Waktu itu saya kepengen kasih dia uang. 后来我想想，我还不，反正我去超市买东西，还不如给他买吃的。 Kemudian saya pikir saya kan mau ke Indomaret, lebih baik saya belikan dia makanan. 然后我就去超市买东西的时候，顺便就给他买大包的面包，还有大瓶的矿泉水。 Dan saya berikan aqua untuk dia dan juga untuk roti. 当我把这个水和面包给他的时候，那个父亲就很感动。 Dan waktu saya serahkan air minum itu dan juga roti yang besar bungkusannya itu, dan papanya sangat tersentuh. 那这个时候，因为我印尼文很有限，我跟他沟通很有限， Dan karena waktu itu bahasa Indonesia saya terbatas, 然后我又有感动，想为他，特别是为他的儿子来祷告。 dan saya ada tergerak untuk doakan anaknya. 那我要祷告，我用华语讲，他听不懂了，怎么办呢？ Saya mau doa bahasa Mandarin, terus dia tidak mengerti bagaimana ini. 那刚好这个时候有一个人，骑车的人刚好停到我旁边。 Dan kebetulan ada seorang bawa motor itu dia berhenti di pinggir saya. 那这个人能够听懂华语， Orang ini mengerti Mandarin. 然后我就跟他讲，我说我有感动，我想为我这个人祷告。他看得出来，他也看他很可怜。 Saya kasih tahu dia itu, saya tergerak untuk mendoakan anak ini. Dia melihat juga merasa kasihan juga. 我就叫他为我翻译。 Dia bilang kamu terjemahkan saya. 我当时就顺着圣灵的感动，很有负担的为着这个为他们祷 Dan 告。 waktu itu saya mengikuti gerakan Roh Kudus, saya begitu berbeban, saya doakan anak itu. 我求主，如果愿意的话，能够医治他，更医治这个人的灵魂，他们 Dan 的 saya 灵魂。 minta Tuhan, kalau Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, lebih lagi Tuhan selamatkan dia. 那祷告结束的时候，我看这个父亲他很感动， Dan selesai saya doa, saya perhatikan bapak ini, dia sangat terharu. 他就问我是从哪里来的。 Dia tanya saya, kamu dari mana? 我说我是从中国来的， Saya bilang saya datang dari Tiongkok. 我是就是旁边这个 Greenfield 的基督徒。 Dan saya orang Kristen yang melayani di Greenfield itu, gereja Greenfield itu. 然后这个给我翻译的人他说我也是基督徒， Dan yang menerjemahkan saya juga makan, saya juga orang Kristen. 他也很受感动，他也很受感动。 Saya sangat terharu. 所以当我们去顺从圣灵， Dan 去 waktu 爱的时候， kita taat kepada Roh Kudus, kita pergi untuk mengasihi. 是能够容神一人。 Maka kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan tolong kita. 那要活出有这种行动的爱，除了我们个人的角度，还更重要的是，大家都知道还有教会的角度。 Bahwa kalau kita mau menghidupkan tindakan kasih itu, maka kita selain dari sudut pandang kita pribadi, juga ada sudut pandang gereja. 那教会可以怎样去效法这种爱呢？ Gereja harus bagaimana supaya bisa meneladani kasih orang Samaria ini. 教会当然就可以做的事情就更多更大。 Tentu saja apa yang bisa dilakukan gereja itu cakupannya lebih luas, lebih banyak. 那就拿我们自己教会来讲， Dan kita bicara gereja kita saja. 这个布道会， KKR ini 对不对？还有特别是这个 diakonia 的工作 dan juga pelayanan diakonia. 这个特别是最近大家知道这个旁边这个火灾，对吗？ Dan belakangnya ada kebakaran di belakang gereja. 那我们教会马上就行动。 Maka gereja kita langsung melakukan satu tindakan konkret. 还有平时教会跟福音相关的这个工作，不管是探访、传福音，还是弟兄姐妹邀请没有信主的人来到教会，这个都是教会在做的。 Dan biasa dalam juga aktivitas setiap hari, baik kita pembesukan, kita kabar ke Injil, ataupun juga saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan. Itu ada pelayanan gereja yang setiap hari kita lakukan. 还有帮助这些贫困的学校、孤儿院。 Dan juga kita juga membantu gereja atau sekolah yang kesulitan dan juga rumah panti jompo yatim piatu. 提供免费的医疗等等， Dan kita juga ajukan pengobatan gratis dan sebagainya. 有很多很多。 Ada begitu banyak. 所以全世界有很多的教会和机构都在做好撒玛利亚人事工。 Maka seluruh gereja, banyak gereja, juga organisasi gereja melakukan pelayanan ini menjadi pelayanan orang Samaria yang baik hati. 因为太多了， Karena terlalu banyak. 所以有人就写了一本这样的书， Maka ada orang menulis 很有 demikian. 名的书， Satu buku 要 demikian. 告诉我们，特别是机构要做机智的好撒玛利亚人。 Katakan bahwa berita pada kita atau satu organisasi gereja mau melakukan satu pelayanan orang Samaria yang baik hati itu. 能够知道怎么样有效的、更有智慧的去爱人， Dan 去帮 kita 助。 perlu bagaimana kita ada hikmat, ada efektif bisa melakukan. 如果大家感兴趣，可以去了解。 Kalau saudara berminat, saudara bisa baca buku itu. 弟兄姐妹，爱是一个动词， Saudara, kasih itu adalah satu kalimat kata kerja. 真正的爱是需要用行动来表达的。 Bahwa kasih yang sejati perlu kita
nyatakan dengan satu perbuatan. 让我们能够来效法这个好撒玛利亚人， Dan biar kita bisa menteladani orang Samaria yang baik hati. 更效法我们的主， Dan lebih lagi kita menteladani Tuhan 而 kita. 借着顺从和依靠圣灵， Dan melalui kita taat dan kita bersandar pada Roh Kudus. 用我们自己能够的方式， Dengan cara yang bisa kita lakukan. 在别人的需要上去看到，而且尽自己的责任。 Dan ketika kita melihat kebutuhan orang lain, kita bukan hanya melihat, kita melakukan akan kemampuan kita. 并且有智慧的去爱， Dan bahkan kita dengan hikmat kita mengasihi. 要传福音，而且活出这种爱， Dan kita mengabarkan Injil, kita menghidupkan kasih ini. 以至于我们能够在福音的使命上去尽自己的责任。 Jika kita misi Injil itu, kita bisa melakukan kewajiban kita. 这样，我们有限的人生就能够多多的被主纪念。 Dengan demikian kehidupan kita yang terbatas ini, kita bisa selalu diingat oleh Tuhan. 将来在天国也多得奖赏。 Dan nanti kelak kita juga akan mendapatkan pahala yang besar di surga. 最后，我们一起祷告。 Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala berdoa. 我邀请大家一起来祷告。 Saya mengundang saudara kita bersama-sama kita 特 berdoa. 别在这个宣教月里，不断的这个与宣教有关的信息当中， Khususnya pada bulan misi, pada bulan ini akan firman Tuhan berkaitan dengan misi. 让我们来思考， Marilah kita renungkan. 我们在实践福音的使命和活出基督的爱上，我们做得怎么样？ Kita dalam mengaplikasikan Injil itu, kita dalam hal cinta kasih, bagaimana dengan kehidupan kita? 我们的家人、亲人、朋友、同事，还有很多可能没有信主的身边的人， Keluarga kita, family kita, rekan kita, banyak sahabat kita yang masih belum percaya pada Tuhan. 还有我们是怎样去参与教会有关的这个福音的事工？ Dan bagaimana kita terlibat dengan berbagai pelayanan gereja yang berkaitan dengan Injil. 求主来帮助我们每一个人做 Kiranya 回应的 Tuhan 祷告， tolong kita. 我们每个人做回应的祷告。 Ya kita doa, kita berikan respon atas firman Tuhan ini. 天父，我们感谢你， Allah Bapa, terima kasih. 谢谢你借着你的爱子，把你长阔高深的爱赐给我们。 Terima kasih ya Tuhan, melalui anakmu yang tunggal itu Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. 让我们这些罪人因着你这个爱的救恩，就能够得到永生的福。 Sehingga kami manusia berdosa, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh memperoleh keselamatan. 我们感谢你， Tuhan terima kasih. 但是我们也要在你面前承认我们的亏欠， Tapi Tuhan kami mau di hadirat Tuhan, kami mau mengakui akan kekurangan kami. 在爱主爱人上的亏欠， Kami sudah dalam hal mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami begitu kurang. 在爱灵魂上的亏欠。 Kami juga sangat kurang dalam mengasihi jiwa-jiwa yang belum 愿 diselamatkan. 你的爱借着圣灵的感动，不断的来激励、提醒和帮助我 Kiranya 们。 Tuhan kasih-Mu melalui gerakan-Mu, Roh yang kudus, terus mengingatkan kami, mendesak, mendorong kami. 让我们能够尽我们所能的去爱你、 Sehingga 爱人。 kami boleh berupaya semaksimal kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. 恳求圣灵来帮助我们， Kiranya Roh Kudus menolong kami. 听我们众弟兄姐妹在你面前的祷告， Dengarlah Tuhan seluruh doa kami di hadapan-Mu. 奉主耶稣的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 祝福大家。